di Perpustakaan Institut Pemikiran dan Tamadun Islam ataupun yang lebih dikenali sebagai ISTAK, yang diasaskan oleh bapa saya, Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Mungkin tertanya, apa bangunan yang semacam kubu? Ya, apa tujuannya? Apa di dalamnya? Dan saya di sini ingin cuba sedikit sebanyak menerangkan tentang sejarah bangunan ini dan ilmuwan yang mengilhamkannya, iaitu bapa saya Profesor Al-Atas. Bapa saya ingin mengasaskan institusi pengajian tinggi Islam mengikut pandangan Islam, iaitu yang menganjurkan kuliah mengenai kefahaman Islam dan juga tamadun Islam. Kita tanya, kenapa ni? Ya? Bangunan apa ini sebenarnya? Dan kalau diberitahu ini institusi pengajian tinggi Islam, terkejut. Sebabnya, saya ingat Profesor Al-Atas menceritakan pada saya yang dia ilhamkan terutamanya bangunan kampus kedua ni menurut hadis Rasulullah SAW. Salah satunya mengenai ilmu dengan adab, dengan keadilan. Ada 3 ciri. Rasulullah SAW berkata ilmu itu adalah sahabat karib di masa yang kita kesepian, hiasan diri, dan adalah perisai mempertahankan diri daripada musuh. Dan oleh itu bangunannya direka cipta sebagai kubu, melambangkan perjuangan kita. Saya berada di perpustakaan, ya, dan saya duduk di kerusi hasil ciptaan Profesor Al-Atas, di bangunan hasil ciptaan Profesor Al-Atas, di bawah siling yang merupakan seolah-olah langit hasil ciptaan Profesor Al-Atas berdasarkan lukisannya sendiri yang saya ada bawa di sini. Semua perabot yang ada di sini dilukis terdahulu oleh Profesor Al-Atas, dan di atas sana tulisan khat berulang kali juga hasil tulisan Profesor Al-Atas. Yang ini dalam tulisan Kufic script, ya, Kufa, iaitu dia style dia menegak. Dalam seni Islam dan seni reka cipta, seni bina, mereka selalu rendah diri, rendah hati dan tawaduk, kerana aku yang segala-galanya dicipta oleh Allah yang Maha Esa, yang Maha Mencipta. Jadi apa yang kita sebagai manusia biasa mencipta adalah hanya dengan keizinannya, dan oleh itu itulah ayat ini, tiada penakluk melainkan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maksudnya semua akan pupus, akan musnah, akan hapus kecuali wajah Allah. Dan oleh itu kita mencatatkan dengan ukiran sebegini rasa tawaduk kita kepada Allah Ta'ala. Kalaupun digunakan di merata ukiran seni bina Islam di Sepanyol, di Afrika Utara dan sebagainya, tapi yang di sini adalah hasil ukiran Profesor Al-Atas dengan dia punya seni cipta karyanya sendirilah. Kalau kita lihat di atas, yang turun yang tajam-tajam dari kayu itu namanya muqarnas. Istilah Arab tu qarn, iaitu tanduk, sebab dia menurun macam tanduk tapi yang indah lah untuk menghiasi langit. Dan ini selalu digunakan di seni bina Islam kalau ada kubah ataupun bangunan Islam, ya, masjid dan sebagainya. Dan itu sebabnya mereka bentuk Islam sebenarnya memberi khazanah yang begitu bagus sekali kepada seni bina pada keseluruhannya.
motif yang paling ketara dan juga adalah motif yang selalu digunakan sebagai lambang kekayaan ilmu adalah motif buah delima. Kalau dilihat dari luar bangunan, terutamanya di dalam masjid, di dalam dan di luar, dan juga di bangunan utama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya sesungguhnya Allah indah dan dia sukakan keindahan. Tapi kalau kita bandingkan dengan khususnya dalam seni bena, kalau dilihat dari aspek barat, tujuan mereka selalu ada dilema, iaitu antara dua, ketegangan antara dua. Sama ada fungsi atau matlamat seni bena itu adalah rupa atau fungsinya, dan para arkitek harus pilih sama ada yang satu atau yang lain. Macam hadis yang saya sebutkan tadi, menarik sekali bahawa keindahan itu boleh menjadi satu-satu matlamat tersendiri, sama ada yang mereka itu mempunyai fungsi yang terperinci ke atau tidak. Sebab keindahan itu menjadi sebab atau matlamat tersendiri yang cukup bagus, kerana kita faham bahawa Allah Ta'ala sendiri adalah indah dan dia sendiri mengatakan yang dia sukakan keindahan. Kita mahu menghasilkan sesuatu yang indah untuk mencari keredaan Allah dan juga untuk memberikan semangat, ketenteraman kepada sesiapa yang, sama ada kalau sesuatu bangunan, sesiapa yang masuk ataupun mereka cipta sesuatu yang melihatnya. Bila kita